Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Saya Farzana Azira. Dan kami akan menerangkan mengenai digital dimanfaati dan adat diteladani. Kami daripada kelas TLSAB 1 dan subjek Bahasa Melayu Komunikasi. Digital dimanfaati, adat diteladani ni dapat menggambarkan era teknologi negara kita ni semakin moden dan semakin canggih kerana ia bergerak seiring dengan waktu mengikut peredaran masa. Macam yang kita tahu, kelebihan dunia digital ni dapat banyak dikaitkan dengan adat dan tradisi kita. Jadi terdapat pelbagai cara yang kita boleh lakukan untuk memperkuatkan lagi hubungan antara kemajuan teknologi ni dengan adat dan tradisi di Malaysia. Terdapat 4 isi dalam digital. Yang pertama adalah digital dapat hidupkan kembali tradisi dengan teknologi. Macam yang kita tahu, dunia digital ni merupakan dunia teknologi yang mempunyai platform yang boleh generasi muda ni perkembangkan bakat mereka. Macam yang kita tahu, generasi muda ni mempunyai lebih banyak idea yang lebih terbuka, yang boleh dikongsikan secara atas talian. Dengan ini, generasi muda dapat hidupkan kembali tradisi dengan cara lebih moden dan lebih menarik yang dapat menarik generasi zaman sekarang. Seterusnya, generasi muda sekarang ni dia dapat gunakan teknologi ni untuk memperkenalkan lagi adat di Malaysia ni dengan cara memperkenalkan di media sosial mereka. Contohnya di TikTok, Instagram dan Facebook. Contoh yang generasi muda dapat lakukan adalah buat pertandingan berkaitan dengan tradisional. Contohnya tarian tradisional yang boleh diadakan secara atas talian. Generasi muda akan lebih aktif dalam mencipta konten-konten yang berkaitan dengan unsur-unsur tradisional dari segi video, animasi. Jadi cara ni generasi sekarang akan lebih tertarik berbanding dengan cara-cara sebelum ni. So itu untuk poin yang pertama. Jadi itu adalah untuk isi yang pertama. Setuju dengan isi awak. Pada pendapat saya, isi yang seterusnya, kita dapat menyebarkan nilai adat melalui media sosial. Isi ini menerangkan bahawa remaja pada era globalisasi ini dapat mengenalkan adat-adat dan tradisi negara kita ke halayak ramai. Contohnya mereka boleh berkongsi dan berkongsi mengenai alatan tradisional, peralatan muzik tradisional melalui media sosial seperti isi yang Hazira sampaikan. Kita dapat lihat bahawa media sosial merupakan platform yang luas di mana kita boleh berkongsi nilai-nilai atau nilai-nilai atau adat yang berfaedah yang boleh dijadikan teladan untuk generasi akan datang dalam media sosial. Contohnya kita boleh berkongsi cara untuk bermain alat muzik seperti kompang di platform atau aplikasi di media sosial seperti TikTok dan sebagainya. Dan saya rasa bagi nilai adat melalui media sosial, remaja juga dapat mengenal dan mempelajari ilmu-ilmu baru yang ilmu turun-menurun mengenai adat yang terdapat di negara kita. Contohnya, remaja boleh belajar cara-cara untuk memasak makanan tradisional ataupun kuih-muih tradisional seperti memasak kuih bahulu yang dikongsikan oleh generasi sebelum mereka. Dari situ mereka dapat menerapkan nilai tradisi dalam diri mereka dalam pada masa yang sama. Mereka dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai tradisi negara kita dengan lebih jelas. Apa pendapat awak? Saya setuju dengan pendapat yang Aisyah bagi tadi. Jadi isi yang seterusnya adalah
kolaborasi digital dapat memperkenalkan dan meningkatkan aktiviti gotong royong secara atas talian. Dengan adanya teknologi digital ni, masyarakat akan lebih terdedah dengan gotong royong kerana adanya platform digital yang menerangkan ataupun yang memberi info tentang gotong royong di Malaysia. Jadi masyarakat akan lebih mengambil berat serta mengambil bahagian dalam aktiviti sukarelawan ni. Cara ni masyarakat akan mempunyai kesedaran dalam membantu untuk menyumbang secara atas talian. Jadi dengan adanya platform dalam media sosial ni, masyarakat lebih mudah untuk menyumbang, untuk memberikan sumbangan kepada orang yang lebih memerlukan. Contohnya masyarakat boleh menggunakan sumbangan tu untuk membantu mangsa ataupun korban bencana alam dengan menyediakan tempat tinggal, sumbangan makanan atau keperluan peribadi. Cara ni masyarakat dapat hidupkan lagi semangat gotong royong tu dengan adanya platform secara atas talian ni. Apa pendapat awak dengan isi yang telah saya hujahkan tadi? Saya rasa isi awak isi yang relevan. Dan saya nak tambah sikit lagi satu isi saya, iaitu isi seterusnya ialah memperkuat identiti budaya dalam era globalisasi. Isi ini dapat kita terangkan melalui pendidikan multicultural. Apa itu pendidikan multicultural? Pendidikan multicultural ini mengintegrasikan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan. Ini untuk meningkatkan kesedaran dan rasa bangga terhadap warisan budaya. Sebagai contoh, kita boleh kata bahawa subjek pendidikan seni, subjek pendidikan muzik dapat menerapkan budaya dan tradisi dalam mata pelajaran tersebut. Misalnya, bagi guru-guru yang mengajar subjek pendidikan seni, mereka boleh menarik minat pelajar ataupun murid untuk lebih mendalami seni-seni warisan budaya kita. Sebagai contoh, guru-guru boleh mengajar murid-murid untuk mencanting batik dalam kelas. Hal ini dapat menarik minat murid dalam pada masa yang sama. Murid juga dapat mengasah bakat mereka. Seterusnya, bagi guru yang mengajar pendidikan muzik, guru-guru juga boleh mengajar murid untuk mengenal alat-alat muzik warisan budaya kita seperti kompang. Kerana pada pendapat saya, remaja pada era ini jarang memainkan kompang kerana mereka lebih fokus dalam bermain permainan video. Melalui pendidikan muzik dan juga pendidikan seni, kita dapat menarik minat murid untuk menekankan perhatian terhadap warisan budaya kita, kerana warisan budaya kita merupakan warisan yang sangat unik. Dan dalam pada masa yang sama, remaja juga dapat belajar mengenai tradisi budaya kita. Isi pertama saya ialah menyambut tetamu secara maya. Hal ini boleh dilakukan apabila kita ingin menyambut tetamu yang baru saja tiba contohnya di kawasan perumahan kita. Kita boleh mempersiapkan platform seperti Google Meet atau Zoom. Seterusnya, kita juga boleh menghantar link secara undangan digital melalui email atau aplikasi digital seperti WhatsApp. Perkara ini akan berkait dengan adat dan juga digital. Kerana adat kita sebagai orang Melayu, kita perlu menyambut tetamu yang baru saja tiba. Dan juga kita kaitkan dengan digital, iaitu kita menyambut tetamu secara maya. Hal ini dalam pada masa yang sama, kita dapat mengenal tetamu kita walaupun secara maya, tapi kita dapat mengeratkan lagi silaturahim dan juga lebih mengenali tetamu yang baru saja tiba. Apa pendapat awak? Saya setuju dengan apa yang awak huraikan tadi. Saya akan sebutkan isi yang seterusnya, iaitu platform dapat memasarkan produk lokal. Masyarakat dapat kembangkan lagi produk tradisional ke antarabangsa dengan menjual secara atas talian. Kerana seperti yang kita tahu,
menjual secara atas talian ni tidak mempunyai sempadan. Semuanya boleh dilakukan secara atas talian dengan adanya wujudnya telefon pintar. Jadi produk lokal ni dapat diperkenalkan ke luar negara serta dapat menarik minat warga asing untuk membeli barangan buatan Malaysia. Cara ni kita dapat tingkatkan lagi ekonomi negara kerana kerana warga asing dapat datang ke negara kita untuk membeli barangan yang dibuat oleh penduduk di Malaysia. Apa pendapat awak dengan isi saya tadi? Saya setuju dengan isi awak. Saya nak tambah sikit, iaitu selain daripada ekonomi negara meningkat, kita juga dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam negara kita, kerana kebanyakan masyarakat di negara kita lebih mendalami untuk menjual produk-produk lokal. So dalam pada masa yang sama, pengangguran berkurang dan juga ekonomi negara kita meningkat. Okay. Saya akan akhiri perbincangan kami dengan isi terakhir saya, iaitu video dokumentasi tradisi. Video dokumentasi tradisi merupakan video yang kita rakam untuk mendokumentkan sesuatu upacara atau festival. Kita boleh merakam festival atau upacara keramaian seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Korban, untuk menjadikan video dokumentasi itu pengajaran atau pelajaran kepada generasi muda akan datang. Melalui video dokumentasi ini, generasi muda akan datang dapat melihat kita punya tradisi dengan lebih jelas. Seterusnya, dalam pengambilan gambar, kita akan mengkaitkan digital dan juga adat. Secara tidak langsung, kita akan kaitkan tradisi dengan digital, kerana kita akan mengambil gambar, akan merakam situasi yang tengah berlaku untuk ditunjukkan kepada generasi muda akan datang. Akhir sekali, dalam sesi pengeditan digital, kita akan menggunakan komputer atau teknologi digital untuk mengedit balik video dokumentasi kita. Dari isi ini kita dapat lihat bahawa digital akan berkait rapat dengan adat sekiranya kita memanfaatkan kedua-duanya bersama. Bagi penutup perbincangan kami, saya dapat meringkaskan bahawa dalam era digital saat ini, integrasi antara teknologi dan adat menjadi sangat penting untuk melestarikan warisan budaya. Penggunaan platform digital memungkinkan penyebaran nilai-nilai budaya secara lebih luas dan efektif, menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi. Media sosial, video dokumentasi dan juga aplikasi edukasi dapat dimanfaatkan. Kita juga dapat memperkenalkan dan menjaga tradisi serta nilai-nilai lokal. Disebabkan oleh itu, penting bagi kita untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam memanfaatkan teknologi digital agar adat dan budaya tetap hidup dan relevan di masa depan. Berkata pepatah Melayu, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.